Kemuncak ASEAN bermula hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sidang Kemuncak ASEAN membuka tirai di Ibu Negara Laos hari ini dengan kehadiran pemimpin dari negara anggota blok itu. Acara bermula dengan Perdana Menteri Laos, Song Sai Pandon dan isteri menyambut kedatangan ketua-ketua negara ASEAN di Pusat Konvensyen Kebangsaan. Malaysia diwakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua negara ASEAN lain yang hadir Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Vietnam Pan Minh Chin dan Perdana Menteri Thailand Pai Tok Tam Shinawat. Naib Presiden Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo bagi Indonesia. Datuk Seri Anwar dijangka menghadiri beberapa persidangan lain yang berkaitan termasuk perhimpunan antara Parlimen ASEAN, Wakil Belia ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN. Beliau juga akan menghadiri Asian Leaders Interface with Representative of Asian Youth dan mesyuarat dua hala dengan Perdana Menteri Singapura. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan ASEAN perlu terus bersatu bagi menjadi penerajuk utama kepada keamanan, keselamatan dan kerjasama di rantau ini. Perkara itu disampaikan beliau dalam kenyataan negara pada sesi plenari hari ini. In this way, ASEAN must be unflinching and resolute in sending a clear message to the world that ASEAN is and must remain united and will continue to be the key driver of peace, security and cooperation in this region. Ketegangan global yang kini terus meningkat dan polarisasi dilihat mengatasi integrasi ASEAN. Justeru negara anggota perlu menolak perkara yang cenderung menyebabkan perpecahan. Dalam pada itu, Malaysia yakin terdapat potensi besar untuk peningkatan perdagangan intra-ASEAN dengan penambahbaikan perjanjian perdagangan barangan ASEAN E3. Ia dijangka akan ditandatangani pada 2025. Jelas Datuk Seri Anwar, meskipun rantau ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang kukuh, namun perdagangan intra-ASEAN kekal rendah dalam tempoh beberapa dekad ini. Justeru Malaysia mencadangkan beberapa langkah bagi memacu pembabitan strategik ASEAN dalam pertumbuhan perdagangan. Ini termasuk hubungan pelaburan dan transformasi digital. Perdana Menteri berkata antara langkah yang perlu dilakukan negara anggota termasuk mengukuhkan asas ASEAN, memperkukuh rantaian nilai serantau dan kerjasama regulatori. Menurutnya, beliau yakin ASEAN dapat mencapai ketahanan ekonomi dan berada di landasan tepat untuk menjadi ekonomi keempat terbesar menjelang 2030. Perdana Menteri kemudian berkesempatan mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatannya dari Timor Leste dan Singapura. Pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Timor Leste Zanana Gusmao berlangsung selama 15 minit di Pusat Konvensyen Kebangsaan. Antara yang dibincangkan kedua-dua pemimpin termasuk keanggotaan penuh Timor Leste dalam blok ASEAN yang diyakini mampu memperluas dan mengembangkan sektor ekonomi serantau. Timor Leste masih menunggu keputusan konsensus negara-negara ASEAN untuk diterima sebagai anggota penuh pertubuhan itu. Pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pula berlangsung selama 20 minit di Hotel Kediaman Datuk Seri Anwar. Ia bagi membincangkan isu berkaitan kerjasama dua hala antara Kuala Lumpur dan Singapura. Dalam sidang Kemuncak ASEAN kali ini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam mendesak tindakan lebih tegas terhadap junta Myanmar dan ini sekaligus menunjukkan komitmen negara untuk terus memimpin usaha menyelesaikan krisis Myanmar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan pentingnya melibatkan semua pihak di Myanmar dalam proses rundingan konsensus 5 perkara. The takeaway is that we have to really approach everybody in Myanmar. Okay? In Myanmar also,
has to listen to ASEAN. They have to abide to the ASEAN Charter, because it's part of ASEAN. And they are also the part of signatory of the 5-point consensus. So let's put all of it together. We want to see this so-called crisis, atrocities in Myanmar also to stop. Selepas sidang kemuncak ini, Malaysia akan mengambil alih sebagai pengerusi ASEAN 2025. Sementara itu, buat kali pertama dalam tempoh 3 tahun, Myanmar menghantar wakil pegawai kanan dalam sidang kemuncak ASEAN kali ini. Sebelum ini, junta Myanmar tidak dijemput ke acara itu seperti pemimpin lain. Kali terakhir, Ketua Junta Min Aung Hlaing menghadiri sidang kecemasan ASEAN pada April 2021. Selama 3 tahun, ASEAN berperanan mengakhiri krisis di Myanmar yang menyebabkan ribuan terkorban dan jutaan melarikan diri. Tahun 2025 bakal menjelang. Malaysia akan mempengerusikan komuniti serantau iaitu ASEAN. Saksikan Majlis Penyerahan Pengerusi ASEAN 2025 secara langsung dari Republik Demokratik Rakyat Laos pada 11 Oktober 2024, 3 petang, hanya di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Menteri Luar Mesir dan rakan sejawatannya dari Jordan menyuarakan sokongan kepada Lebanon susulan serangan rejim Zionis Israel yang semakin meluas di Asia Barat. Kedua-dua pemimpin negara itu mengutuk pencerobohan Israel di Gaza, tebing barat dan Lebanon. Ini termasuk pengeboman ke atas ibu negara Lebanon yang membunuh ribuan rakyat tempatan. Mereka turut memberi amaran rantau itu mungkin menghadapi perang besar. Kedua-dua pemimpin negara berkenaan menyifatkan Israel kebal daripada undang-undang antarabangsa dengan sokongan negara barat. Zionis melancarkan serangan ke atas kubu Hizbullah di Lebanon pada 23 September lalu. Serangan tanpa henti Israel mengorbankan lebih 1,150 nyawa dan lebih 1 juta orang melarikan diri dari Lebanon. Kumpulan Hizbullah berjaya menggagalkan 2 cubaan tentera Israel untuk menyelinap masuk ke kawasan selatan Lebanon. Dan menurut kenyataan Hizbullah, pejuang mereka meletupkan alat letupan dan bertempur dengan tentera Israel ketika mereka cuba memasuki bandar sempadan Blidah. Ketika Israel cuba mara ke kawasan sepadan Labauni, Hizbullah menggagalkan satu lagi cubaan Israel menggunakan meriam dan roket. Sejak 30 September, Hizbullah telah menghalang beberapa cubaan serangan tentera Israel di Lebanon. Pasukan pediatrik di Gaza berdepan pelbagai cabaran dalam usaha menyelamatkan nyawa terutama bayi yang baru lahir susulan konflik yang berterusan. Bagaimanapun, Ketua Jabatan Inkubasi Dr. Nasir Babul bersama pasukannya tetap memberikan sepenuh komitmen mereka. Berkongsi pengalamannya, Dr. Babul berkata cabaran mereka bertambah hebat di Kem Nusairat. Keupayaan mereka terjejas teruk dalam menyediakan penjagaan bayi pramatang dan sakit kritikal susulan kemusnahan yang dilakukan Zionis. Antara bayi yang telah diuruskannya adalah seorang bayi perempuan bernama Malak yang bermaksud malaikat dalam bahasa Arab. Bayi Malak itu ditinggalkan tanpa mana-mana keluarga untuk menuntutnya. ملاك هي عنوان للصمود، هي عنوان للصبر، وهي عنوان للإنجازات. يعني وجودها على قيد الحياة وبصحة سليمة معنى ذلك أنه تعطينا الطاقة والصبر والتحمل على الاستمرار للعطاء. Dr. Babul berkata keadaan di Gaza seperti tiada lagi kedamaian, namun masih ada harapan perang akan berakhir untuk keadaan menjadi lebih baik terutama bagi kanak-kanak. Namun beliau berkata tanpa sokongan antarabangsa, sukar bagi Gaza bangkit semula.
Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan Zionis yang berterusan sejak 7 Oktober 2023 telah meningkat kepada 42,010 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza melaporkan 97,720 individu lagi dalam konflik yang masih berterusan itu. Dalam tempoh 24 jam lalu, tentera Zionis dilaporkan melakukan 3 serangan di semenanjung Gaza yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 45 rakyat Palestin terkorban, manakala 130 yang lain cedera. Lebih malang, perkhidmatan kecemasan masih tidak dapat membantu mangsa dan mengeluarkan mayat yang terperangkap di bawah runtuhan atau bergelimpangan di jalan. Ini kerana tentera Zionis menghalang pergerakan ambulans dan kru pertahanan awam. Badminton terbuka Arctic, pemain perseorangan lelaki negara Lee Zija memulakan kempen kejohanan dengan langkah kanan selepas berjaya mara pusingan kedua. Pemain nombor 4 dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan pemain Perancis Christo Popov. Berlangsung di Vantaan Enija Arena, Finland, Zija mempamerkan corak permainan kemas bagi mencatat kemenangan 21-15, 21-11 dalam tempoh 43 minit. Ini adalah kemenangan kedua berturut-turut beliau selepas menewaskan pemain Perancis itu pada pertemuan pertama di Terbuka Jerman 2022. Pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024 itu dijadualkan bertemu pemain Jepun Yushi Tanaka bagi merebut tiket ke suku akhir esok. Sementara itu, nasib berbeza buat seorang lagi pemain perseorangan lelaki negara, Liu Junhao, apabila terkandas di pusingan pertama. Junhao tewas di tangan pemain Hong Kong, Lee Chuk Yu dengan straight set 19-21, 9-21. Perkembangan sukan tenis, juara 4 kali Novak Djokovic semakin menghampiri rekod gelaran ke-100 setelah mara ke pusingan keempat Shanghai Masters. Djokovic mencatatkan kemenangan selesa ke atas atlet muda berusia 21 tahun Flavio Cobolli dengan putusan 6-1, 6-2. Ini adalah penampilan semula Djokovic di Shanghai Masters selepas kali terakhir beraksi pada 2019. Dalam pusingan seterusnya, beliau dijadualkan bertemu Roman Shafulin yang bangkit daripada ketinggalan satu set, menewaskan pilihan ke-13 Frances Tiafoe 5-7, 7-5, 7-6. Sementara itu, pilihan ke-12 Holger Rune juga layak ke pusingan ke-16 selepas meraih kemenangan besar 6-4, 7-5 ke atas pemain Republik Czech Jiří Lehíka. Dengan 99 gelaran, Djokovic kini berpeluang menyertai klub eksklusif legenda tenis yang telah mencatatkan 100 kemenangan kejohanan kerjaya sekiranya berjaya meraih gelaran edisi kali ini. Sementara itu, dalam satu lagi aksi, pemain ranking ketiga dunia Alexander Zverev turut mara ke pusingan 16 terakhir selepas mencatat kemenangan 7-6, 2-6, 7-6 ke atas Tallon Griekspoor. Kemenangan ini diraih selepas melalui 8 mata perlawanan dan membolehkannya mara ke pusingan keempat dalam 9 kejohanan ATP Masters 1000 berturut-turut. Zverev yang merupakan finalis di Shanghai pada 2019 akan berdepan pemain veteran David Goffin di pusingan ke-16. Terdahulu, Goffin berjaya mengatasi pemain Amerika Marcos Giron 1-6, 6-3, 7-5 untuk mara ke pusingan keempat buat kali pertama dalam lebih 2 tahun. Baik, sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Merdeka.